Prihatin TV, suara prihatin rakyat. DAP hancur Melayu B40. Terlebih dahulu, Prihatin TV ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari jadi yang ke-95 kepada yang dikasihi Ayahanda Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada hari ini, 10 Julai 2020. Semoga Tun sentiasa sihat selalu dan dibukakan hati agar dapat menyelami perasaan rakyat Melayu B40 hendaknya. Melayu yang hebat dan berani di mata dunia barat adalah Tun M. Melayu yang hebat dan berani di mata dunia Islam juga adalah Tun M. Melayu yang hebat dan berani dengan DAP di mata rakyat Malaysia semestinya Tun M. Melayu yang lemah dan bacol di mata Tun M sudah menjangka Tun M akan diperkudakan DAP dan akhirnya akan dilupuskan. Melayu yang lemah dan bacol ini juga mahu Tun M kembali ke pangkal jalan sebelum terlambat. Komen Prihatin TV kali ini merujuk kepada tulisan Cik Dad bertarikh 12 Mei 2020 di bawah tajuk DAP Hancur Melayu. Walaupun baru membaca tulisan ini, yakni sudah terlambat, namun isi kandungannya amat menarik untuk diulas. Apatah lagi tulisan seorang negarawan ulung, namun nadanya tidaklah seperti yang orang Melayu biasa dengar 4 dekad yang lalu. Satu yang kami kagumi dengan tulisan Tun kali ini ialah keupayaan Tun untuk update ideologi mengikut peredaran zaman. Gaya orang muda yang sering update software versi terkini. Cumanya dalam apa-apa software asasnya tetap sama kecuali boleh digodam. Tun menyorot sejarah orang Melayu dari zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga zaman kita dijajah British, ditakluki Jepun dan kemudian kekuatan Melayu menentang Malayan Union sehingga terbentuk sebuah negara merdeka. Dalam penceritaan ini, orang Melayu kuat sebab orang Melayu bersatu hati dan bersatu padu dalam membela rumpun Melayu di tanah Melayu, maka berpaksilah ketuanan Melayu di bumi bertuah ini. Soalnya, mengapa Tun melompat terus ke tahun 1980-an sewaktu berkarya, yakni dari perkara nombor 10 tahun kemerdekaan 1997 ke perkara nombor 11 sekitar tahun 80-an zaman kegemilangan Tun sendiri dan seterusnya cerita-cerita kehebatan Tun di mata dunia dalam perkara-perkara lain. Mana pergi tempoh antara 1957 hingga 1981, khususnya peristiwa 13 Mei 69. Kenapa, bagaimana dan mengapa ia berlaku serta langkah-langkah yang diambil Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak. Kami pernah memberi statistik pencapaian DAP dari PRU 2 hingga PRU 14 dalam hantaran terdahulu yang jelas membuktikan angka tidak berbohong dalam menginterpretasikan satu kebenaran dan benar orang Melayu kena bersatu hati dan bersatu padu dalam merubah nasib orang Melayu. Peristiwa Malayan Union, orang Melayu keluar menentang. Peristiwa 13 Mei 1969, orang Melayu keluar merusuh. Peristiwa Februari 2020, orang Melayu tidak keluar merusuh tetapi membuang kerajaan Pakatan Harapan. Bila British memerintah dahulu, telah dilaksanakan dasar cah dan perintah yang telah menyebabkan terdapat jurang perbezaan pendapatan antara kaum. Selepas peristiwa 13 Mei 69, maka kerajaan BN telah mewujudkan dasar ekonomi baru untuk mengurangkan jurang ini. Namun apabila sampai ke satu peringkat, orang Melayu tidak lagi dimanjakan dengan hala tuju Malaysia ke arah penswastaan dan persyarikatan, tetapi masalahnya hanya golongan elit Melayu tertentu saja yang mengecapinya dan tidak sampai ke akar umbi dan wujud perbezaan pendapatan antara Melayu itu sendiri. Melayu elit ini boleh sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum Cina, tidak ada masalah. Malah boleh sama-sama merendahkan bangsanya sendiri dan sanggup bekerjasama dengan bangsa lain dan membiarkan bangsa sendiri diperkotak-katikkan. Zaman Tun M dalam BN, berapa banyak kerusi MCA? Zaman Tun M dalam PH, berapa banyak kerusi DAP? Benar, DAP tidak boleh perintah Malaysia dengan 42 kerusi, tetapi boleh tidak suara DAP didengari dalam komposisi 42 kerusi dari 121 kerusi kerajaan PH terdahulu, iaitu 35%. Banyak sangat kebiadaban mereka tunjukkan sewaktu dapat kuasa 22 bulan itu. Orang Cina sudah kuasai ekonomi, maka adakah orang Melayu mahu lihat mereka kuasai politik pula? Jawapannya tidak sekali-kali. Peratusan kerusi DAP 42 dari 222. Jumlah kerusi DAP dibandingkan dengan jumlah kerusi Parlimen Malaysia 222, iaitu
bersamaan dengan 19%. Peratusan kerusi DAP 42 daripada 121. Jumlah kerusi DAP dibandingkan bilangan kerusi kerajaan PH 35%. Nampak macam 6 orang menteri DAP tidak boleh buat apa-apa? Bukankah angka dan peratusan telah membuktikan sebaliknya? China sudah kuasai ekonomi, sekarang politik hendak dikuasai pula. Melayu, bersatulah, jangan berpecah lagi. Statistik menunjukkan kebangkitan DAP banyak dipengaruhi dengan pergeseran orang Melayu itu sendiri. Mari kita turunkan semula carta prestasi mereka dari PRU 2 hingga PRU 14 seperti berikut. Penyebab kebangkitan DAP dari PRU 12 hingga 14 telah dihuraikan dalam posting terdahulu, namun semuanya bermula dengan perpecahan dan percekaran sesama orang Melayu menjadikan orang Melayu lemah dan berpecah belah, lantas menjadikan DAP bertambah kuat, lalu menjadi suara rasmi bangsa Cina menggantikan MCA. Sedikit sebanyak Tun M telah menyumbang dari peringkat awal apabila berlakunya pergeseran politik dengan musuh hitam, peristiwa tim A, tim B, Tengku Razali, tertubuhnya Semangat 46 dan pengharaman UMNO, dan akhirnya dengan Anwar Ibrahim, tertubuhnya PKR. Semua peristiwa ini telah sedikit sebanyak menguatkan DAP secara tidak langsung, dan mereka bijak mengambil kesempatan ini dengan menangguk DI keruh. Ultimatumnya adalah 3 PRU terakhir dengan Pak Lahnya, Najibnya dan bantuan khas dari Tun M sendiri jualah membuat DAP apa mereka sekarang, yakni kuat dan angkuh dengan bilangan kerusi tertinggi dalam blok parti di Parlimen. Percayalah, jikalau tidak dibendung maka DAP akan berupaya menambah kerusinya dengan main wayang meletak calon Melayu untuk tarik undi Melayu yang tidak bacol. Sebenarnya Tun, kami orang Melayu B40 wajib berasa takut dengan DAP apabila melihat statistik sebegini, kerana secara jujurnya kami tidak akan dapat bersaing dengan kaum Cina yang kebanyakannya berada dalam M40 dan T20. Lainlah Tun dan anak-anak, semuanya dalam T20. Tambahan apabila kaum Cina sudah menguasai ekonomi dan sekarang politik pun mereka hendak tibai, maka melukut di tepi gantanglah kaum Melayu B40. Maaf cakap Tun, kerana pandangan Tun tidak relevan bagi Melayu B40 ini, kerana golongan ini tidak akan dapat bersaing dari segi meritokrasi, apatah apabila Tun menghalalkan penglibatan DAP yang resis untuk memperkasa golongan B40 yang majoritinya orang Melayu dengan membenarkan Tauke Lim jaga perbendaharaan negara. Tun M, abad ke-21 tidak akan dapat menyelami akar umbi B40, malah mempersendakan kami kerana sentiasa mahu dimanjakan pemerintah. Tetapi sedarkah Tun bahawa kuasa mengundi banyak terletak di tangan Melayu B40? Syukur Alhamdulillah, selama 22 tahun Tun memerintah sebagai PM keempat, negara telah jauh membangun dan nama Tun memang gah di mata dunia dengan kebijaksanaan dan keberanian Tun M. Namun matlamat DEB tidak juga tercapai, hanya menaikkan equity orang Melayu dalam bentuk institusi seperti PNB dan melahirkan ramai tokoh korporat Melayu atau keparat Melayu. Dalam arti kata, ianya hanya membesarkan jurang antara Melayu B40 dan T20. Jangan kata hendak dibandingkan dengan kaum Cina. Apa lagi hendak diterangkan pada Tun M? Kami pun sudah tidak tahu, kerana apa yang Tun nampak hanya pembangunan fizikal, bukan pembangunan insaniah bangsa Melayu B40. Seperkara lagi, kalau kami bilang Tun M dan anak-anak mestilah dalam kategori T20, memang atas dasar merit dan nama, kerana kami yakin mereka tidak akan dapat apa-apa kontrak sepanjang Tun M jadi PM. Kami benci apabila Najib dan the gang kata anak-anak Tun dapat kontrak dari Tun untuk jadi kaya raya. Pada orang Melayu B40, kami selalu terangkan bagaimana anak-anak Tun boleh jadi kaya raya dan duduk dalam T20 secara sah dan tidak pernah dapat seperti bagaimana Najib beri pada anak-anaknya. Rasanya ulasan ini akan dibuat dalam satu topik khas di lain siaran, tetapi percayalah, ianya amat mudah difahami oleh Melayu B40. Berbalik pada komen asal kami, rumusannya adalah tajuk DAP hancur Melayu tidak benar di mata Tun M sebagai Melayu T20, dan ianya menjadi benar bagi Melayu B40 sekiranya tajuknya diubah kepada DAP hancur Melayu B40.
Wallahu alam. Terima kasih kerana sudi menonton Prihatin TV dan meluangkan masa mendengar kupasan dari kami. Ingatlah pesanan kami, sememangnya benar DAP memang boleh sangat hancurkan Melayu B40. Terima kasih Melayu B40 kerana anda telah sedar. Sila tekan butang subscribe dan komen jika ada apa-apa cadangan. Oops, jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami kerana banyak lagi kupasan politik bakal diterbitkan. Sehingga bersiaran lagi, Assalamualaikum.